Hai, Assalamualaikum. Okey, bersama saya Mr. Ashraf sekali lagi di channel eTuition. So hari ini saya akan mengajar adik-adik iaitu tentang bab 15 iaitu ruang, dan saya akan sentuh berkenaan dengan sudut dan juga garis. So di akhir video ini adik akan faham apa itu sudut, okey, beberapa jenis sudut yang adik kena ingat, dan juga apa jenis garisan yang adik-adik perlu kena belajar. Okey, baiklah, untuk sudut, untuk yang pertama, kita ada 3 jenis sudut. Okey, kita ada sudut tegak, sudut tirus dan juga sudut cakar. So macam mana sudut ni terbentuk? Sudut ni terbentuk disebabkan adanya garis. So garis tu mestilah garis yang lurus. Okey, so dua garis lurus yang bertembung. Okey, contoh yang berdiri ni, okey, yang mencancang ni, okey, bertemu dengan yang belah bawah ni, so dia akan membentuk suatu sudut. Okey, so inilah kita panggil sudut. Okey, alright. So sudut tegak. Sudut tegak apabila yang tegak ni, okey, dengan yang ini bertembung. So kalau kita belajar, dia adalah sudut 90 darjah. Okey, sudut tegak hanya berlaku pada 90 darjah. Tak apa, ini kita akan belajar masa tingkatan nanti. Okey, baiklah, kita ada juga sudut tirus. So sudut tirus, okey, apa beza sudut tirus dan juga sudut tegak? Okey, sudut tirus lebih kecil berbanding sudut tegak. Kalau adik nampak sudut tegak dia mungkin macam ni lah kan. Okey, sudut tegak. Okey, so yang ini sudut tirus dia lebih kecil. So maksudnya dia macam ni je ha. So kat sini sampai sini. Okey, ini adalah sudut tirus. Dia lebih kecil berbanding sudut tegak. Okey, macam mana nak ingat? Ingatlah tirus. Okey, kalau tikus tu kecil, so maksudnya dia sudut tirus. Okey, faham? Okey, seterusnya kita ada sudut cakar. So beza sudut cakar dengan sudut tirus. So sudut cakar ini adalah lebih besar, okey, berbanding dengan sudut tegak. So maksudnya kalau tadi sudut tegak macam ni, so sekarang dia dah makin besar macam tu. Okey, macam ni pun sama. Okey, alright. So ini adalah sudut cakar, dia lebih besar, okey, daripada sudut tegak. So sekarang adik-adik dah faham beza antara sudut tegak, sudut tirus dan juga sudut cakar. Okey, baiklah adik-adik, sekarang kita nak jawab soalan untuk sudut. So kita masih ingat ada 3 sudut tadi. So yang pertama sudut tegak, okey, yang kedua sudut tirus, okey, tirus, dan yang ketiga adalah sudut cakar. Okey, baiklah. So kita pergi ini contoh bentuk, kita ada segi 4 sama, okey. So dekat sini nampak tak? Dia ada petak ni kan? Okey, biasanya petak ni, okey, kalau sudut yang ada petak ni dia adalah sudut tegak. Okey. So kat sini jawapannya sudut tegak. Okey. So maksudnya kat sini pun sebenarnya dia punya sudut adalah sama. Maksudnya semua ini adalah sudut tegak. Okey, baiklah. Kita pergi contoh kedua, B. Okey. So yang ini kita ada segi 3 sama. So yang ditanya kat sini, so kat sini, okey, ingat lagi kecil, dia adalah sudut tirus. Okey. Baiklah, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Okey, so nampak dia punya sudut ni besar kan? So besar daripada sudut tegak. So dia adalah sudut cakar. Okey, sudut cakar. Okey,
kita pergi kepada soalan keempat, soalan D. Okey. Nampak tak? Okey. Dapat ingat dia punya sudut adalah berpetak. So maksudnya dia adalah sudut tegak. Okey. Walaupun nampak dia sengit, okey, dia duduk macam tu, tapi dia adalah sudut tegak. Biasanya kita nampak dia, okey, label petak macam ni. Yang lain nampak tak? Dia bulat kan? So ini dia petak ni, ini adalah sudut tegak. Okey, seterusnya kita pergi kepada E. Alright. Ini okey, nampak kecil, okey, dekat atas, okey. So ini adalah sudut tirus, okey. Dan yang terakhir, okey, dia buka besar kan? Okey. So ini adalah sudut cakah. Okey. So sekarang saya harap adik-adik faham beza antara sudut tegak, okey, sudut tirus dan juga sudut cakah. Okey. Okey, baiklah, sekarang kita teruskan pula dengan topik garis. Okey, so kita ada dua jenis garis. Satu adalah garis selari, yang kedua adalah garis serenjang. Okey, apa itu garis selari? So kita boleh tengok dua contoh kat sini. So garis selari maksudnya dia selari lah. Okey, dia tak akan bertembung. Okey, sampai hujung dunia pun dia tak akan bertembung. So yang bawah dengan yang atas tak akan bertembung. Okey, kalau dia naik ke sana pun dia tak akan bertembung ataupun dia tak akan bertemu. Okey. Alright, kita tengok dua contoh. Saya ada dua contoh garis selari. Okey, kita tengok bentuk yang pertama. Ini adalah bentuk segi empat sama. Okey, untuk bentuk ini, okey, kita tengok AB, okey, adalah selari dengan DC. Okey, maksudnya yang ini, okey, dia selari sampai ke mana-mana pun dia selari, dia tak bertemu. Okey, dan juga AD, okey, adalah selari dengan BC. Okey, alright, faham okey, kita bagi contoh. Okey, ini bentuk yang kedua. Okey, kita tengok PQ adalah selari dengan S dan R. Okey, yang bawah, okey, garisan yang bawah PQ adalah selari dengan SR. Dan yang ini KPS adalah selari dengan QR. Okey, macam tu. Okey, faham apa itu garisan selari? Okey, adik-adik, tadi kita dah belajar tentang garis selari. So sekarang kita belajar garis yang kedua, dinamakan garis serenjang. So apa itu garis serenjang? So garis serenjang adalah dua garis lurus bertemu pada sudut tegak. Okey, masih ingat sudut tegak? Okey, so dia bertemu pada sudut tegak. Okey, kita tengok contoh. Kita ada satu gambar raja, okey, di mana ada dua garis lurus AB, okey, itu yang pertama, dan juga BC. Okey, apabila dua garis lurus bertembung atau bertemu, okey, pada sudut tegak, so ini mesti ada sudut tegak. Okey, so AB, so ini adalah garis serenjang. Okey, BC juga adalah garis serenjang. Okey, maksudnya AB dan juga BC adalah garis serenjang. Okey, sekarang kita tengok contoh. Okey, bagi garis serenjang. Okey, kita ada dua bentuk kat sini. So kita tengok bentuk yang pertama, bentuk segi tiga. So kita ada ABC. So ini adalah garis AB atau sisi AB, dan ini adalah garis BC atau sisi BC. Okey, so macam saya ceritakan tadi, garis serenjang mesti ada dua garis lurus yang bertemu, okey, pada sudut tegak. Ingat lagi, okey.
So ini sudut tegak. Ingat kan, kalau peta tu adalah sudut tegak, okey, sudut 90 darjah. So ini adalah garis, okey, serenjang. Okey, faham okey, apabila dua garis bertemu pada sudut tegak, itu ialah garis serenjang. Okey, kita tengok bentuk yang kedua. Ini adalah bentuk segi empat tepat. Okey, bentuk segi empat tepat. Dan apabila garisan AB, okey, bertemu dengan garisan BC ataupun CB pada sudut tegak, so ini adalah, okey, garis serenjang. Okey, boleh bezakan antara garis serenjang dan juga garis selari yang kita belajar sebelum tadi, okey, sebelum ini. Okey, alright. Okey, baiklah, sekarang kita ada satu soalan, okey, berkenaan dengan garis selari dan juga garis serenjang. Okey, kita jawabkan. Okey, namakan pasangan garis selari dan garis serenjang. Okey, kat sini ada banyak garis kat sini. Okey, so anda kena asingkan yang mana satu garis selari dan juga garis serenjang. Okey, sekarang kita cari dulu garis selari. Masih ingat garis selari, garis itu tak akan bertemu. Okey, so yang paling senang, okey, garis selari. So yang pertama AB, okey, dengan juga CD. So dua garis selari. So ini, so AB dan CD. Okey, ada lagi. Mana garis selari? Okey, kita tengok macam ke atas pula. Okey, kita tengok PQ. Okey, PQ dan okey, mana yang selari? So yang ini kan, selari kan. So R dan S. Okey, kita ada lagi contoh yang lain untuk selari. Okey, tengok dua ni. Okey, dia punya juga selari. So kat sini EF, okey, EF dan okey, GH. Okey, right. So the last one, okey, yang terakhir, ini dan juga ini. Okey, KL dan juga MN. So kita ada 4 garis selari. Okey, sekarang kita pergi kepada garis serenjang. Okey, saya warnakan dengan warna biru. Okey, garis serenjang. So masih ingat garis serenjang adalah dua garis, okey, dua garis lurus yang bertemu, okey, yang bertemu pada sudut tegak. So kita kena cari kat mana sudut tegak. So kita ada 4 sudut tegak semuanya. So maksudnya ada 4, okey, jawapan. Okey, alright. So kat sini, so dia bertemu, make sure dia bertemu. So P dan Q bertemu dengan A dan B. Okey, dia bertemu kat sini kan. So jawapannya adalah P, Q dan juga A, B. Okey, tu yang pertama. Yang kedua PQ dan juga CD. Okey, PQ dan CD. Okey, seterusnya, okey, yang sini pula AB dan juga RS. AB dan RS. Okey, dan yang terakhir dekat sudut tegak ini, okey, CD, okey, dan juga okey, RS. Okey, CD dan RS. So kita ada 4 contoh garis serenjang. So adik-adik kena faham, kena pandai bezakan antara garis selari dan juga garis serenjang. Okey, baiklah, sekarang kita ada contoh yang seterusnya. Okey, ada soalan seterusnya. Nyatakan garis yang selari, okey, ataupun serenjang dengan A. Okey, sekarang dia bagi garis A. So sama ada B ni serenjang ataupun selari dengan
A, itu maksudnya. So kita tengok A, ini B. Okay, so yang dibagi adalah A. So B bertemu dengan A pada sudut 90. Itu adalah garis serenjang. Okey, ingat apa itu garis serenjang. Okey, kita tengok pada bentuk yang kedua. Okey, kat sini ada bentuk rhombus. Okey, baiklah. So diberi A, okey, kita tengok B. So garisan B adakah serenjang ataupun selari? So kat sini dia okey, selari. So dia selari, so dia tak akan bertemu. Okey, so ini adalah garis selari. So kita bagi contoh yang ketiga, contoh terakhir. So ini juga adalah selari, so dia tak akan bertemu. Okey, ini adalah garis selari. Maksudnya garis B adalah selari dengan garis A. Okey, so saya rasa untuk video kali ini itu sahaja. So saya harap adik-adik faham bezakan apa itu garis selari dan juga garis renjang, dan juga adik-adik ingat apa itu sudut tegak dan juga sudut tirus, dan juga yang terakhir adalah sudut cakar. Okey, so itu sahaja untuk video kali ini. So jangan lupa untuk like dan jangan lupa untuk share dan juga komen. Kalau ada soalan, adik-adik boleh tanya dekat bawah. So sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih. Bye bye.